Okey, kita kembali. Sebelum ni kita dah lihat bahawa kita ada satu structure, jenisnya mungkin data, kemudian nama structure tersebut adalah birth, kemudian dalam unsurnya kalau kita tengok sini ada month, day, year yang turut dikandung sebagai member ataupun field. Okey, dan kita tengok month, day dan year tersebut semuanya adalah jenis yang sama, iaitu integer. Tapi sebenarnya kekuatan kepada structure adalah untuk menerima jenis data ataupun member atau field yang berlainan. Okey, kita boleh tengok aplikasi ini dan saya kira ini sesuai untuk awak gunakan dalam projek sebagainya, projek ataupun apa-apalah. Okey, itu memanipulasikan kekuatan kepada structure tersebut. Sebagai contoh, kita ada satu rekod, okey, kepada satu employee ataupun pekerja lah, yang mana kita ada nama beliau seorang lah kan, employee ni seorang saja, nama, nombor, mungkin nombor pekerja, identification number ataupun IC ke atau apa-apa nama saja. Kemudian mungkin di sini regular pay rate, kadar bayaran untuk yang biasa. Kemudian kita ada satu lagi yang keempat, iaitu overtime pay rate, iaitu kadar bayaran bila dia bekerja lebih masa. Okey, maknanya kita boleh bina satu pembeli ubah name, number, regular pay rate, overtime pay rate ya. Sebagai contoh, kalau kita nak buat program, kita boleh tulis ya di sini. Kita boleh buat contohnya string, sebab nama kan, name kan dalam program kita. Kemudian kita ada number kan, so number soalnya identification number mestilah nombor bulat kan, bukan nombor perpuluhan. So kita buat int, mungkin ID number kan. Okey, kemudian mungkin kita boleh buat ni adalah kadar bayaran, mungkin dalam perpuluhan RM3.50 sejam ataupun $3.50 sejam contohnya kan. So kita buat dia jenis double sebab ada titik perpuluhan. Kemudian saya buat rate ni pada bermaksud regular lah, kadar biasa. Kemudian satu lagi double. Okay, overtime kan, saya buat kadar OT rate. Okay, macam tu. So mungkin kita boleh buat ataupun kita boleh tulis macam ni. Saya buang di sini semicolon ni. Okay, dalam biasanya lah kita boleh initialize terus. Okay, namanya mungkin ada di sini H price. Okay, ingat kalau string kena ada H price, betul. String mesti ada double quotes ataupun quotes di sini kan. Kemudian ID number apa-apa kita letak, nombor integer. Kemudian di sini letaklah katalah RM3.50 tu contohnya, tulislah di sini dan di sini. Okey, ini dalam keadaan biasa. Maksudnya kalau kita nak see out, kita boleh see out string name contohnya, atau bukan string name, see out name saja. Nanti kita akan dapat H price. Okey lah, macam ni saja. Ataupun yang lain-lain kita boleh see out ataupun kita boleh see in dan sebagainya lah. Okey, jadinya di sini kita nampak bila kita buat seperti ini, keempat-empat di sini adalah all separate variable. Okay, macam tak ada kena-mengena, padahal H price ni, tuan ni, dia adalah, ini semua maklumat tentang dirinya, maklumat tentang apa, tentang H price ni lah. Okay, tapi ID numbernya, bayaran, kadar bayarannya, semuanya adalah milik H price. Jadinya agak tidak sesuai untuk kita letakkan sebagai separate variable. Okay, jadi caranya adalah kita gabungkannya di bawah satu structure. Okay,
So di sini saya tambah sikit to avoid separation. Saya tulis macam tu lah, separation, nak faham maksudnya. Okay, use structure. Caranya mudah saja. Kita masih gunakan semua declaration di sini. Okay, tapi kita boleh tengok dekat sini lah. Okay, kita letak semuanya sebagai suatu structure yang jenisnya kita boleh guna pay record sebagai contoh. Okay, jenisnya jenis pay record, yang mana dalam pay record ada string int double. Okay, kemudian kita akan define, okay, ini adalah employee kita, itu namanya H price, nombor pekerja atau ID number, kemudian regular rate, overtime rate. So di sini kita nampak kita gunakan di sini kita gunakan singkatan lah, maksudnya kita gunakan array, iaitu topik yang tadi kita pergi, iaitu array initialization kan. Dan kalau okey, kat sini sekejap ya, saya tengok sekejap. Okey, ataupun array like initialization, yang tadi topik yang tadilah, initialization. Okey, iaitu semuanya akan disimpan dalam employee kan. Okey, jadi kita boleh tengok pada kod kita yang penuh. Okey, kita terus pergi, iaitu begini. Okey, sama jugalah, cuma mungkin ni lebih jelas. Okey, jadinya di sini kita simpan name, ID number, regular ataupun rate dengan OT rate di dalam satu structure bernama employee, yang mana structure tersebut jenisnya adalah pay record. Okey, gini. Okey, kemudian kita hanya gunakan initialization dengan cara yang sama dengan array. Ataupun kalau kita tak nak buat begitu, kita boleh buat employee dot name. Okey, kita ambil yang pertama ni, iaitu kena ada quotes sebab dia adalah string H price contohnya. Dan kita teruskan employee dot ID number, iaitu 12387, kemudian dan seterusnya. Okey, sampai habis. Tapi ialah kita dah belajar tadi, jadi kita tak perlu gunakan yang panjang ni, kita hanya terus tulis dalam satu braces ataupun kurungan di sini. Okey, jadinya di sini inilah kekuatan structure, yang mana anda boleh letak satu maklumat ataupun data tentang seseorang sebagai contoh, yang mempunyai nilai-nilai yang berlainan jenis, string, kemudian mungkin boleh ada karakter dan sebagainya, dan di sini adalah integer dan ni adalah double dalam satu naungan lah, kita kata, dalam satu nama, iaitu employee. Okey, jadi bila kita nak guna, kita letak employee.name, iaitu dia akan terus pergi pada H price, employee.id number, dia akan terus pergi pada ID number, dan employee.rate, kadar untuk biasa, regular rate, employee.ot rate, iaitu kadar bayaran untuk overtime. Okey, maksudnya kita ada, maksudnya sebenarnya perbezaannya adalah lebih panjang daripada yang biasa kan. Kalau di sini hanya pendek saja kan, kita guna name, ID, nama dan sebagainya. Tapi di sini dia agak panjang, tapi sebenarnya kita letak dia di bawah satu parent, satu parent lah. Okey, maksudnya apa-apa kalau kita nak rujuk, kita hanya rujuk pada employee dan kita boleh lihat anak-anak dia apa. Okey, jadi kita boleh terus run. Okey, tapi sebelum tu
saya lupa pula nak bagi tahu, iaitu bila kita gunakan string, maka kita kena include satu library untuk string di sini. Okey. Wujud keadaan di mana kalau untuk code blocks, di sini saya menggunakan code blocks. Okey, ada yang menggunakan def C++, saya tahu, dan sebagainya. Kalau kita guna code blocks, kadang-kadang ingat saya bila kita buat string ni, kita tak masukkan pun dia boleh run. Tapi untuk kebiasaannya kita kena letak lah. Okey. Jadi saya run. Okey, tak ada masalah. Okey, saya dapat employee name, price. Okey, sini employee ataupun identification number, ID num, employee.id num, kemudian regular pay rate ada employee.rate, dan overtime pay rate adalah employee.ot rate. Okey, jadi semuanya diletakkan di bawah structure employee. Okey. Okey, jadinya kita boleh nampak kat sini yang mana structure ni adalah is a simple and kita kata convenient method untuk kita gabungkan, combining dan menyimpan, storing related item, kan? Maksudnya di sini related lah, sebab name, ID num, rate dan OT rate ni semuanya adalah milik satu individu. Maksudnya ini adalah semua maklumat beliau, maka kita simpanlah dalam satu structure yang khas untuk beliau sahaja. Okey. Okey, itu saja untuk bahagian ini.